Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat hari Khamis. Khabar anda semua hari ini? Hopefully sihat-sihat sejahtera hendaknya. Okay. Pagi ni saja nak buat live sambil-sambil menunggu kita punya pukul 9 ada aktiviti-aktiviti office seperti biasa. Ada meeting, kita nak jumpa dengan sahabat-sahabat. How are you guys? Apa khabar anda semua pagi ni? Hopefully sihat-sihat sejahtera. Boleh dengar saya tak? Boleh dengar suara dengan clear tak? Check dulu. Dia kena check, kalau tak check dia tak tahu kan. Profile Fahdi Ghazali. Okay, alright. Okay, adakah anda boleh dengar saya dengan clear? Boleh. Clear. Alhamdulillah. Kita dah hari ni hari Khamis. Lepas tu hari Jumaat dan insya-Allah kita akan berkumpul di IDCC Shah Alam. So far dah 6,000 orang dah register untuk evolusi edisi Grow Sales waktu puasa dan raya ni. So far dah 6,000 orang register dan hopefully kita apa dia panggil? Kita akan berkumpul lah. InsyaAllah diberi kesihatan, umur yang panjang, kemudahan untuk ramai-ramai berkumpul. InsyaAllah. Okay? Terima kasih Nani. InsyaAllah Nani. InsyaAllah. Nani pun sama. InsyaAllah. Hopefully kita boleh jumpa pada Nani. Join tak Nani? Pada 25-26 ni. Hari Sabtu dan Ahad ni. Siapa yang join? Di IDCC Shah Alam. Okay? Right? InsyaAllah. So siapa yang ada soalan bisnes, saya akan bantu anda sebelum ni dah join. Okay, insyaAllah. Mana tahu boleh datang lagi sebab ni edisi Grow Sales waktu raya dan puasa. Right, so edisi dia berbeza sedikit dan insyaAllah Datuk Seri Vida akan hadir. Datuk Seri Vida dah mengesahkan kehadiran. InsyaAllah Datuk Seri Vida akan hadir di evolusi untuk sharing bagaimana beliau kembangkan bisnes beliau. Siapa yang nak dengar sharing macam mana Datuk Vida kembangkan bisnes sampai kan dalam masa sebulan beliau boleh buat 21 juta. Right? 21 juta. InsyaAllah beliau akan share di evolusi nanti 25-26 hari bulan di Shah Alam. So far dah 6,000 orang dah register. Dah 6,000 orang register untuk hadir ke evolusi weekend ni, on this weekend. So 2 hari ni kita akan belajar cara untuk growkan bisnes kita. Siapa yang belum register saya rasa rugi sangatlah. Semalam saya dimaklumkan hanya tinggal 97 tiket terakhir. Ada 97 tiket terakhir semalam. So hopefully you guys dah grab that ticket. Okay. Dan for those yang belum lagi register, anda mungkin boleh cari. Sekejap, saya letak kat bawah tu. Okay. Anda boleh cari somewhere apply now. Warna biru dekat bawah tu kalau anda perasan. Dia ada like ujung sekali sini. Ujung sekali bawah ni ada apply now tu. Anda apply dekat situ dan insyaAllah tim saya akan contact berhubung dengan anda tentang bagaimana untuk anda hadir pada 25-26 hari bulan ni training evolusi selama 2 hari untuk kita edisi Grow Sales waktu puasa dan raya. InsyaAllah. Ada button warna biru, perasan tak? Apply now, bawah ni. Okay. Bawah kiri screen ada warna biru tu. Apply now, anda boleh apply di situ insyaAllah. Nanti kita akan jumpa. Dan Alhamdulillah Datuk Vida pun akan hadir pada evolusi nanti untuk share kepada anda bagaimana beliau sendiri membangunkan bisnes daripada asal cikgu biasa
Akhirnya sekarang ni jadi usahawan luar biasa, insya-Allah. Okay. Wawa Liana 89. Okay, so boleh apply dekat situ Boleh apply dekat situ. Tuan, saya nak tahu. Saya tak tahu nak bisnes apa, teringin nak berbisnes. Apa patut dibuat? Human Sapien. Oh, Human Sapien. Human Sapien, simple je nak buat bisnes ni. What you should do adalah just start. Apa yang ada di tangan, apa yang boleh tuan atau cik puan jual. Alright? So, macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu apa yang nak jual? Cari masalah. Right? Cari masalah yang dihadapi oleh orang sekeliling kita. Cari masalah. Bila kita jumpa masalah, kita provide the solution. Solution boleh jadi sebagai produk, boleh jadi sebagai servis. Produk ni dia ada cost. Kita kena ambil barang, ada cost. Then kita jual. Servis boleh jadi tak payah pun cost. Saya ambil contoh. Ada orang, ada student saya, suami beliau buat bisnes potong rumput. Dia ambil kontrak potong rumput. Okay? Dan beliau guna skill potong rumput kan. Just ada satu mesin, potong je rumput. Jadi margin keuntungan kalau kita buat bisnes menggunakan servis ni, dia ada margin lebih besar berbanding kita jual produk. Tetapi bila kita buat bisnes servis ni, dia melibatkan masa, tenaga kan. So, bergantung kepada kita nak buat bisnes yang macam mana. Okay, bergantung kepada kita. It's very important for you guys to choose a good business, right? A good business is always something that solve people's problem. Bisnes yang baik, yang bagus ni adalah bisnes yang menyelesaikan masalah orang. Bukan selesai masalah kita yang tak ada duit. Diselesaikan masalah orang. Okay, ramai orang dia ingat buat bisnes ni nak selesai masalah dia yang tak ada duit. Bukan. Bisnes wujud sebab ada masalah. Right? Bisnes wujud sebab ada masalah. Jadi, tugas kita adalah selesaikan masalah orang. Sebab tu bisnes wujud. Boleh faham? So, insyaAllah. 25-26 hujung minggu ni kita akan adakan training. Evolusi, kita akan belajar macam mana nak growkan bisnes kita. Pergi ke next level. Alright? Thank you so much guys sebab anda join kita punya live pagi ni. Saya sahaja nak buat live ni. Apa panggil? Untuk mungkin kita boleh berjumpa kan pada weekend, on this weekend insyaAllah. Okay? Saya nak selesaikan masalah orang. Ni mesti jual takaful sebab letak takaful. This is the problem. Bila letak je takaful, orang akan takut. Faham tak? Bila you letak je solihin takaful, orang akan takut. Kalau nak cari lebih ramai prospek, you letak solihin pakar keuangan. Boleh faham? You letak solihin takaful, you komen je orang tahu dia ni nak jual takaful lah ni. Dia bukan nak advise aku, dia nak jual takaful. That's the mindset orang. Bila orang nampak takaful. Boleh faham? The better, minta maaf lah, saya tegur ni bukan, ni saya just nak you dapat klien lebih banyak. Dapat sales lebih besar. Right? So, solihin tukar. Thank you so much. InsyaAllah. Solihin nanti tukar. Dan kepada semua yang jual takaful, jangan letak, ni untuk semua orang lah. Right? Untuk semua orang yang jual takaful. Ini pesanan saya kepada anda semua, terutama untuk marketkan your service dekat social media. Jangan sekali-kali letak nama anda tu ada perkataan takaful. Bila you letak nama you ada perkataan takaful, orang you sebut taka, orang dah lari dah. Apatah lagi kalau nama you full sentence takaful ada kat situ. Orang dah tahu dah. The moment you bagi salam pun orang dah tahu you nak jual barang. Right? Dan orang pun takkan PM you. Tapi kalau you letakkan nama you apa, contoh Solihin tadi, dash atau Solihin pakar keuangan keluarga, contoh. So people akan lebih okay untuk you contact dia atau dia contact you untuk minta advice. And then bila you dah dekat social media, letak nama pakar keuangan, jangan duk cerita takaful saja. Cerita about financial. Right? Cerita pasal financial. Cerita pasal pengurusan keuangan. You sendiri carilah knowledge tu. Baca knowledge tu and then share. Buat content. Ulas tentang keadaan ekonomi sekarang. Keadaan inflasi. Ulas tentang tu untuk menunjukkan you adalah pakar keuangan. Right? Untuk menunjukkan you adalah pakar keuangan. So what happened? People start to look
for your advice. Orang akan start datang pada you, minta advice. And then masa tu lah you akan start boleh bagi tahu yang kalau you nak manage your keuangan, manage your money, I want to ask you one question. You dah ada takaful belum? Kalau jawapan dia belum, cari takaful. Ambil takaful. Kalau you tak tahu takaful yang terbaik, I will advise you on takaful. Baru masuk takaful. Then, barulah kita boleh dapatkan prospek. Boleh kita dapatkan klien-klien, insya-Allah. Boleh. So, for those yang jual takaful, haram letak nama anda dan ada takaful. Boleh faham? Haram. Walaupun anda jual sekarang ni AIA, takaful nombor 1 Malaysia. Ataupun anda jual nombor 2 Malaysia apa lepas Prudential nombor 2 kan. Nombor 3 Great Eastern, Gatsby. Tak kisahlah anda duduk dekat mana-mana, anda jual apa-apa pun. Doesn't matter, but you need to position yourself sebagai pakar keuangan. It's better. Boleh faham? Okay, insyaAllah. Aila Glow, insyaAllah kita jumpa Sabtu Ahad ni. For those yang baru join live kita ni, insyaAllah Sabtu Ahad ni, Datuk Vida pun dah menyatakan persetujuan untuk datang. Untuk give sharing kepada hampir 6,000 orang, bukan hampir, lebih daripada 6,000 orang dah register. Untuk hadir ke training evolusi, edisi Grow Business ketika puasa dan raya. Yang akan berlangsung pada weekend ni, hari Sabtu, Ahad di Shah Alam. Ada orang daripada Singapura pun datang. Anda bayangkan, Singapura beli tiket sangat banyak. Sangat ramai orang Singapura insya-Allah akan hadir. Alright, daripada of course Malaysia ada, hopefully ada datang daripada Brunei, ada datang daripada Singapura, Indonesia. Alright, insya-Allah dengan izin Allah. Okay? Insya-Allah dengan izin Allah. Betul, user. Rugi siapa tak join event. Siapa user ni? Nama apa user ni? Nama user, ya kan? Tuan, macam mana nak hilangkan anxiety dan tambahkan keyakinan diri untuk mencuba sesuatu? Macam mana nak hilangkan anxiety? Anxiety ni dia, apa beza anxiety dengan depression? Jom saya share. Saya dah share banyak kali tapi tak apa, kita nak tolong. Jadi bila kita live ni, hopefully kalau kita boleh bantu satu jiwa, dalam Al-Quran kata, kalau engkau membunuh seorang, seperti mana engkau membunuh satu dunia. Dan kalau kita tolong seorang, insya-Allah kita tolong satu dunia. Alright, kita tak apalah, kita ulang banyak kali pun tak apa. So, orang anxiety, depression, dia ikut saya punya pengalaman. Sebab saya dulu pun ada masalah tu, depression, anxiety. Orang depression, mereka hidup di masa lampau. Dia hidup di masa lampau. Satu benda pernah berlaku pada dia, maka dia sentiasa fikirkan benda tu, kalaulah benda tu begitu, pasti begini. Dia hidup di masa lampau. Orang tu depressed. Okay? Orang anxiety, dia hidup di masa depan. Right? Dia hidup di masa depan. Maksudnya, benda tak jadi apa-apa lagi. Tapi dia fikir dah, begitu begini. Kalau bawa kereta, mesti accident. Kalau pergi, kata tak kahwin, pergi jumpa, mesti kena reject. Contoh macam tu. Kalau aku propose dia ni, begitu dan begini, kalau begitu, pasti begini. Dia hidup di masa depan. Dia tak hidup di masa sekarang. So, my advice for those yang ada depression and anxiety, of course, it's hard for you. It's easy for those yang cakap. Tapi, I've been there. Saya pernah duduk di tempat anxiety dan depression. So, I really understand you guys. Saya sangat faham orang yang ada anxiety dan depression. Okay? In fact, ada juga sahabat-sahabat saya yang dekat dengan saya pun ada anxiety. Pernah mengalami anxiety attack. Tengah bawa kereta, tiba-tiba berdebar, rasa berdebar, jantung berdebar. Ingat heart attack, berhenti tepi jalan, tak boleh bawa kereta, dah berdebar sangat. Duduk, relax pun tak boleh lagi teruskan. Telefon isteri datang, ambil kereta, bawa balik. So, benda-benda macam ni, right, my advice adalah hidup di masa sekarang. Right, hidup di masa sekarang, jangan hidup di masa lampau dan jangan hidup di masa depan. Hidup masa sekarang. Cuba tengok, kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada mata, kita ada mulut, kita ada hidung. Kita syukur benda yang kita ada. Jangan fikir benda yang kita tak ada. Right? Always be present. Right? Always be present. Duduk di tempat itu sekarang.
Kenapa? Saya ambil contoh. Orang yang anxiety, dia akan jadi lebih anxiety bila mana dia main phone. Right? Orang yang depression, dia akan lebih depressed bila dia main phone. Boleh faham? Orang anxiety, orang depression, lebih anxiety dan lebih depression bila dia main phone. Dia tengok kehidupan orang lain, dia tengok IG orang lain, dia tengok TikTok orang lain, dia nampak kebahagiaan orang lain yang dia tidak miliki. Maka dia akan jadi lebih stres. Betul tak? Dia akan jadi lebih tertekan. Apatah lagi usahawan. Usahawan ni kalau dia berniaga, dia tengok orang lain berniaga tu bagus. Jadi kalau dia ambil tu sebagai motivasi tak apa. Ramai orang dia ambil sebagai apa? Dia ambil sebagai bukan inspirasi tapi depresi. Dia sentiasa compare dia dengan orang lain. Boleh faham? Bila dia compare dia dengan orang lain, hakikat yang akan berlaku adalah dia akan sentiasa lebih masuk ke dalam depression and anxiety tu. Okay? I can feel, thank you. Sebab saya pernah melaluinya. Saya pernah melalui anxiety dan depression tu. So, what I can advise you for those yang ada depression and anxiety, alright? Nombor 1, be present. Hidup di masa sekarang. Appreciate. Syukur dengan apa yang kita ada. Sentiasa syukur. Waktu nak masuk je state depression, anxiety tu, terus tengok diri sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada rumah lagi. Orang dekat Turki semalam pun sekali lagi ada gempa bumi. Dah berpuluh ribu orang meninggal. Aku masih hidup. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Walaupun aku anxiety, tetapi pada masa yang sama, Engkau masih berikan aku kesihatan. Boleh faham? So, be present. That is number 1. If you nak keluar from your situation, a part of ambil lah ubat dan sebagainya kalau doktor bagi you nasihat macam tu. Nombor 2, for those yang ada depression, anxiety, number 2 adalah always on the move. Sentiasa bergerak, don't be passive. Right? Always on the move. Jangan duduk pasif. The moment you duduk pasif, ketika itulah your thoughts akan makan you. Right? Fikiran anda akan start makan internal anda. Fikiran anda, perasaan anda akan start makan you slowly but surely. Sebelum dia jadi parah. Okay? Always on the move. Maksud always on the move ni macam ni. Okay? Saya pernah waktu saya ada masalah tu, doktor tanya saya, what is your hobby? Saya kata saya hobi, first kali doktor tanya saya berniaga, saya buat apa? Saya kata saya berniaga. Berniaga apa? Berniaga online masa tu. And then dia tanya, what is your hobby? Saya kata hobi saya berniaga. Dan hobi saya main komputer masa tu lah. Jadi doktor kata, no, go and find, alright, hobi baru yang buat you bergerak. Makes you feel great. Make you feel happy. Jadi Alhamdulillah start pada hari itu saya start cari hobi baru dan saya start cycling. Saya naik basikal. Jadi hari-hari saya naik basikal. I really enjoy naik basikal dengan angin sepoi-sepoi bahasa. I can see the scenery. I can meet lots of people kan. Saya boleh masuk ke tempat-tempat baru. Right? So, always on the move. Make sure jangan pasif. Kalau you be passive, you takkan boleh pergi ke mana-mana pun. Boleh faham? Alright? Always on the move. Itu nombor 2. Nombor 3 adalah, ini pesan Nabi SAW. Nabi kata apa? Manusia dan syaitan ini seperti kambing dengan serigala. Kalau kambing duduk di tepi lereng bukit seorang diri, maka serigala akan makan kambing. Nabi buat perumpamaan macam tu. Manusia dengan syaitan ini seperti kambing dengan serigala. Ini hadis Manusia dengan syaitan ini seperti kambing dengan serigala. Kalau kambing duduk tepi lereng bukit seorang diri, serigala akan makan kambing. Sama juga dengan manusia. Kalau manusia duduk seorang diri, maka syaitan akan makan. Dia bukanlah makan, maksudnya syaitan akan datang dan menghasut manusia tu. So Nabi bagi tahu dalam hadis tersebut, Nabi suruh kita buat apa? Duduklah dalam jemaah dan duduklah di masjid. Jadi, apa yang kita boleh belajar dekat sini adalah jangan duduk seorang diri. The moment you have anxiety, you have depression, never ever duduk healing konon-konon, duduk seorang diri. Saya faham sekarang ni zaman ni orang kata healing, duduk tepi tasik, duduk tepi pantai,
Lepas tu letak lagu tenang, ribut jiwa, kan? Betul tak? You terpengaruh dengan TikTok, terpengaruh dengan social media yang lain. Boleh faham? Akhirnya apa berlaku? Anda kena faham satu benda. Cikgu saya bagi tahu pada saya ayat dia. Ilmu tanpa hakikat, akhirnya dia jadi maklumat. Alright? Ilmu tanpa hakikat, dia akhirnya jadi maklumat. Alright? Ilmu tanpa hakikat, dia jadi maklumat. Apa maklumat? Anda tengok dekat TikTok, orang tengah healing tepi tasik, tenang ribut jiwa, kan? So, apa berlaku? Anda pun rasa macam, oh betul kot, itulah cara healing. Jadi anda pun pergi seorang-seorang. Tidak, Nabi kata duduklah dalam jemaah dan duduklah di dalam masjid supaya syaitan ni tak menghasut kita. Terutama kita orang berniaga. Sebab tu insya-Allah 25-26 ni saya buat training dekat IDCC Shah Alam. Saya buat training tu dekat IDCC Shah Alam. So far dah 6,000 orang register. 6,000 orang register. Anda bayangkan. Yang ada mindset untuk buat perubahan. Alright? Mindset untuk lakukan perubahan. 6,000 orang akan berkumpul dekat IDCC Shah Alam this weekend. Alright? Daripada Singapura pun datang ramai. Anda bayangkan, orang Malaysia lagi apatah lagi. So make sure guys, please come. Alright? Kalau anda nak 2 hari tu, training tu namanya evolusi, edisi, grow business ketika puasa dan raya. Jadi anda bayangkan, satu Malaysia orang berkumpul, right, untuk berevolusi diri mereka untuk jadi orang yang lebih baik. Selama 2 hari, 6,000 orang. Dan insyaAllah Datuk Vida pun akan datang untuk give sharing kepada mereka yang datang ke event tu nanti. Datuk Vida pun akan datang sharing, tuan-tuan. Macam mana beliau daripada seorang cikgu jadi usahawan luar biasa. Siapa nak? Siapa nak pergi? Siapa nak hadir? Yang belum register. Semalam tinggal 97 tiket terakhir. Yang dimaklumkan kepada saya ada 97 tiket terakhir. Saya bantu anda siapa nak. Alright? Yang belum register. Siapa nak, yang komit nak datang IDCC Shah Alam, dia nak forget about cuti sekolah, dia nak forget about pergi bercuti whatsoever, dia nak bercuti dan tambah ilmu. Siapa nak? Alright? Kalau ada nak, dekat bawah hujung ni tengok jari saya, ujung saya punya ni, kat mana? Tepi lagi ke kat mana? Ada satu butang biru, apply now. Nampak tak? Dekat bawah tu, ada butang biru, apply now. Dekat situ, anda apply dekat situ. Bagi nama, email, nombor telefon, tim saya akan contact anda untuk cara dapatkan tiket untuk hadir. Saya nak sponsor anda tiket. For those yang insyaAllah 6,000 orang akan hadir, tim saya kata ada 97 lagi tiket terakhir, saya nak sponsor anda untuk hadir 2 hari tu. Tapi make sure hadir lah. Training tu bukan separuh hari, bukan 1 hari. Ia 2 hari training. So make sure datang. Okay? Lambat tinggal. Tira Chan. InsyaAllah. So for those yang nak, boleh klik dekat bawah ni. Sampai dekat area bawah ni. InsyaAllah. Right? Kita akan berkumpul 2 hari. InsyaAllah. Belajar kaedah untuk kita grow business ketika puasa dan raya. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Saya dah register. Thank you so much. Nur Ayu. Okay, Nur Ayu boleh ni. Maklong buah kayangan. Tuan nyanyi saya terus follow. Masya Allah. Thank you. Oh, kena nyanyi dulu baru nak follow salah tu kalau nyanyi baru nak follow tu. Umur khair. Betul. Duduk dalam kumpulan yang positif. Bila kita duduk dalam kumpulan yang positif, insya-Allah, right? Kita akan, anda kena faham satu benda hakikat rezeki ni, selain daripada Allah, semua adalah asbab rezeki. Allah adalah pemilik rezeki. Semua selain daripada Allah, semua, right? Selain daripada Allah, semua adalah asbab rezeki. Allah adalah pemilik rezeki. Kita kena faham tu. Kita bukan saya berjaya sebab saya berjaya sebab saya ni ilmu saya banyak. Saya belajar macam-macam tempat. Contoh. Alright? Dia bukan sebab tu saja. Dia bukan sebab tu. Sebab Allah izin kita menuntut ilmu. Allah yang bagi izin kita faham. Allah yang bagi izin kita jumpa cikgu yang baik. Alright? InsyaAllah. Saya doakan untuk Allah bagi izin anda
kemudahan untuk anda, kelapangan masa, kelapangan situasi untuk anda hadir pada 25-26 weekend ini, alright, di IDCC Shah Alam. Saya doakan supaya anda diberi kemudahan tu. Alright, dan Allah datangkan rezeki yang melimpah ruah ketika bulan puasa ni. InsyaAllah, insyaAllah. Siapa usaha dia dapat hasil. Alright, sebab hidup kita ni Allah bagi rezeki, tetapi kena faham satu benda, hidup di dunia ni hidup dia asbab. Alright, dunia ni dunia asbab. Jadi kerja kita kena buat. Kita kena buat kerja. Okay? Walaupun kita doa, ya Allah bagi rezeki. Allah akan bagi rezeki. Tapi Allah nak bagi rezeki, nak bagi sesuatu tu Allah dah hadirkan asbab. Alright, asbab supaya kita dapat rezeki tu kan. Salah satu untuk kita dapat jualan besar, rezeki yang banyak, insya-Allah grow business ketika bulan puasa dan raya ni, salah satu dia asbab adalah ilmu. Jadi kerja kita cari ilmu. Alright? Cari ilmu. Yang kursus, saya buat training, seminar, bukan kursus. Kursus tu orang kerajaan. Orang kerajaan dia panggil kursus. Saya tak buat kursus. Saya buat training. InsyaAllah, boleh sempat lagi. Ada 97 tiket terakhir dan 6,000 orang register untuk weekend ni, 25 dan 26 hari bulan. Hari Sabtu, hari Ahad ni dekat Shah Alam. Cuba klik butang biru dekat bawah tu. Ada butang biru dekat bawah tu. Bawah gambar saya ni, video saya ni ada, tengok tangan saya macam ni, saya pointing ni. Area itulah, area bawah ni ada butang biru tu. Apply now, insyaAllah. Alright, saya bagi 97 tiket ni, saya bagi free saja untuk anda yang datang. Okay, insyaAllah. Dia ada tiket berbayar. Tapi register dulu, free. So kalau anda nak duduk depan lagi and then terima banyak lagi bonus, anda boleh buat ambil tiket yang berbayar. Okay, kalau rasa tak apa, duduk kat belakang. Tapi saya recommend untuk ambil tiket berbayar lah. Tapi kalau rasa tak boleh berbayar, you wanna like try first, boleh, tak masalah. Ada tiket bawah tu. Okay, ada tiket apply now tu, apply. Nanti tim saya akan bagi tiket tajaan. Dia sebenarnya berbayar. Tapi saya taja anda. Faham tak? Sebenarnya tiket dia bertiket berbayar. Tapi saya taja anda untuk datang. So far 6,000 orang dah register. So saya kata tak apalah. It's okay. 97 tiket ni saya bagi untuk anda, insyaAllah. Fair enough tapi make sure datang insyaAllah So any other question, insyaAllah? Right? Kalau ada soalan-soalan bisnes, saya akan bantu anda untuk selesaikan masalah anda. InsyaAllah. Allah punya, kalau Allah izin, kita boleh selesai masalah kita. Okay? Ada tak soalan-soalan yang mungkin anda berhadapan dengan situasi bisnes anda, mungkin bisnes anda susah sekarang ni ke, kan? Semalam saya ada, saya jumpa dengan salah seorang student saya semalam. Beliau ada berhadapan dengan situasi staff yang masalah, staff yang menipu. Banyak staff menipu. Okay? Kalau bab duit, laju. Tapi kalau bab suruh kerja, memang tak. Jadi kita discuss. Hampir about 1.5 jam ke 2 jam semalam kita discuss tentang isu ni sahaja. Jadi kalau kita ada team, ada pasukan yang tak berapa jujur, bisnes boleh berkembang tak? Jawapannya tidak. Bisnes tak boleh berkembang kalau kita ada team orang-orang yang dia panggil apa? Orang yang tak baik, kan? Anda bayangkan kalau penjahat nak mencuri, ni cerita buat kerja jahat ni. Alright? Ni kerja jahat ni dia nak pergi mencuri. So team dia semua ni jujur, simpan rahsia. Tak bagi tahu kepada polis. Mungkin mencuri dia tu berjaya disebabkan kejujuran. Tengok, buat jahat pun kalau jujur, sama-sama ahli pasukan, usaha keras, semua orang usaha keras untuk jayakan rompakan, contohnya. Berjaya juga. Betul tak? Apatah lagi kita nak buat kerja baik. Kalau kita buat kerja baik, tapi attitude orang yang bersama dengan kita tu jahat, perangai tak betul, alright, selalu menipu, kerja baik pun tak jadi lah. Boleh faham tak? Kerja jahat, tapi semua yang buat kerja, nak buat kerja jahat tu jujur,
tak bocorkan rahsia, kan? Buat scam orang. Kan semalam ada SPRM ke apa? SPRM lah. Pergi bongkarkan satu tempat untuk scam orang. Buat call kan, bagi tahu macam kita lah scammer kan, call center scammer. Mereka rush tu, alhamdulillah tangkapan memang banyak, berjuta-juta dapat. Nak ceritanya sebab apa? Kenapa mereka boleh buat scam orang? Sebab masing-masing yang duduk di dalam syarikat tersebut, semua jujur, tak bagi tahu polis. Betul ke tak betul? Semua sign NDA, non-disclosure agreement, tak bagi tahu orang luar. Semua main jujur. Bila jujur, nak scam orang, semua orang yang buat scam tu semua jujur, boleh scam orang. Tapi kalau kita nak buat kerja baik, tim kita ni tak jujur, dah habis. Tim kita nak buat baik, tim kita tak jujur, habis. Boleh faham? Assalamualaikum. Saya nak tanya, sales saya semakin drop. Adakah faktor ekonomi sekarang? Tak, faktor awak. Bukan faktor ekonomi, faktor awak. Faktor you. You are the problem. Not the economy, not the product, not the service. The number one factor business naik atau business drop is you. Diri kita sendiri. Jangan suka-suka hati nak salahkan ekonomi. Jangan suka-suka hati nak salahkan orang lain. Ini contoh, paling mudah. Salahkan kerajaan. Kerajaan mana-mana pun, kalau orang tu jenis orang yang tak cari ilmu, tak usaha kuat, tidak ada circle yang bagus, tak belajar cara kira margin, tak buat marketing, kau rasa kita dapat tak result yang bagus untuk bisnes? Tak dapat. Kau tak payahlah sibuk salahkan orang lain. Baik salahkan diri sendiri. Salahkan untuk apa? Salahkan diri sendiri, tidak cari ilmu. Itu nombor satu. Right? Salahkan diri, tak cari ilmu. Kalau kita cari ilmu, insya-Allah, Allah pemilik rezeki, Allah akan kata, Allah janji pada kita. Allah kata apa? Aku tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya. Allah tak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya. Dia nak ubah macam mana? Kita pergi dapatkan ilmu, dapatkan knowledge, buat dengan cara yang betul. Right? Insya-Allah, barulah bisnes kita berkembang. Salahkan diri sendiri, jangan salahkan ekonomi. Saya ambil contoh. Kalau anda salahkan ekonomi, saya ada seorang sahabat saya, bisnes partner saya dekat Singapura, nama Fazil Musa. Saya tanya, Faz, engkau berniaga dekat Singapura. Engkau ada 3 juta je rakyat. Malaysia ada 30 juta. Indonesia ada 300 juta. Macam mana engkau berniaga dengan orang yang sangat sikit macam tu? Faz kata, we are Singaporean. The moment we want to do business, we already think about international market. Kami dah start fikir tentang market international. Market luar negara. Kami tak fikir pun nak jual kepada rakyat Singapura sendiri. Boleh faham? So, the mindset is totally different dengan kita. The mindset is totally different berbanding kita. Kenapa dia fikir macam tu? Sebab dia ada knowledge, ilmu. Jadi jangan salahkan ekonomi. Salahkan diri kita, tidak cari ilmu. For those yang sedang dengar, saya nak bagi tahu ulang dan ulang. Ilmu adalah kunci untuk kita buat perubahan. Anda kena faham satu benda. Selain daripada Allah, semua adalah asbab rezeki. Allah adalah pemilik rezeki. Maksudnya nak berjaya ni sebab atas izin Allah. Tetapi asbab rezeki ni kita kena buat. Boleh faham? Asbab rezeki ni kita kena buat. Selain daripada Allah, semua adalah asbab rezeki. Allah adalah pemilik rezeki. Allah boleh bagi rezeki pada kita. Boleh faham? Cuma asbab tu di tangan kita, asbab tu Allah boleh datangkan. Cuma usaha tu kita punya kerja. Kita kena buat usaha tu. Boleh faham? Usaha tu kita kena buat. Dan usaha nombor 1 yang sangat penting untuk kita jayakan bisnes kita adalah cari ilmu. Boleh faham? Adalah cari ilmu dan knowledge. Percayalah saya kata.
Saya nak kata apa lagi saya pun tak tahu dah. Banyak kali dah saya kata. Saya dah ulang benda ni dah. Saya rasa start saya buat live berapa? 6-7 tahun lepas. Saya start buat video 6-7 tahun lepas. Saya dah keep on cakap ilmu will change. Dengan izin Allah, ilmu akan ubah kehidupan kita. Alright? Cari ilmu, jangan tunggu ilmu. Betul. Betul Azizul. Cari ilmu, jangan tunggu ilmu. Kalau kau tunggu, ilmu tak datang. Kita kena cari. Sebab tu 25-26 hari bulan ni, weekend ini, Sabtu Ahad ni, 6,000 orang dah register untuk datang ke IDCC Shah Alam. Untuk belajar ilmu grow sales ketika puasa dan raya. 6,000 orang register. Dan insya-Allah Datuk Seri Vida pun akan datang sharing. Macam mana beliau daripada seorang cikgu, jadi seorang usahawan yang buat sebulan 20 juta. Datuk Seri Vida akan share. Biasa anda tengok Datuk Seri Vida menjual barang. Live dekat TV pun dia buat dia menaja rancangan, tapi kali ni eksklusif dekat training evolusi yang kami akan buat pada Sabtu Ahad ni. Beliau akan share tentang bisnes, macam mana beliau dapat idea konten-konten, right? Dapat idea konten-konten. So make sure hadir, dapatkan ilmu, right? InsyaAllah. Siapa yang nak register, siapa yang belum register, ada 97 tiket terakhir sahaja lagi. Right? Dan 6,000 orang register. 97 tiket terakhir. Saya nak taja anda untuk hadir. Anda boleh cari link ada warna biru dekat bawah ni, somewhere dekat bawah belah kiri ni. Ada satu button apply now. Dia warna biru kecil je. Klik kat situ apply. Letak nama, email, nombor telefon. Dan tim saya akan berhubung dengan anda untuk hadir pada Sabtu dan Ahad ni. Galeri Maya insya-Allah nanti kita jumpa insya-Allah. So make sure register tuan-tuan, register. Sambil tengok ni buat sekarang. Jangan fikir kau ni ada orang kejap lagi lah, lepas tu kau tak ingat. Right? Okay. Hafizah, tuan, saya masih bekerja nak start bisnes secara part time, tapi saya terfikir soal keberkatan. Okay. So, Hafizah ni dia nak buat bisnes part time. Dia masih kerja. Keberkatan menggunakan masa kerja untuk reply mesej customer atau apa urusan yang guna masa kerja. Jadi Hafizah dan for those yang sekarang ni buat part time. Anda bekerja tapi bersama buat bisnes, saya recommend jangan buat bisnes ketika anda sedang bekerja. Tidak ada keberkatan. Kalau kita hidup tak ada keberkatan tuan-puan, duit kita dapat banyak pun takkan bertahan. Banyak tu tidak semestinya berkat. Kena faham tu. Okay? Banyak tidak semestinya berkat. Kena faham tu. Semalam ada saya coaching salah seorang student saya. Beliau bagi tahu ada seorang dia punya staff, gaji staff dia sebulan lebih kurang 10,000. Gaji staff dia. Right? Sebulan 10,000. Anda bayangkan. Dia ada lebih kurang 20 orang staff. Okay, seorang 10,000 gaji. Lebih kurang lah kan, lebih kurang 5 ke 10,000 sebulan. Tapi apa berlaku kan, setiap bulan ada je masalah dia. Kereta dia kena pecah lah, accident lah, tiba-tiba kena begitu, kena begini. Dia kata, ada sekali, dia kata, saya parking kereta sebelah-sebelah je dia. Staff saya ni. Kena batu, kena pecah kereta tu. Padahal kereta student saya ni kat sebelah. Yang kenanya dia. Nampak tak? Sebab apa? Sebab keberkatan. Waktu kerja, dia tak kerja betul-betul. Dia main-main. Tak buat sungguh-sungguh. Orang bayar gaji dia full. Tapi dia kerja tak full. Tak ikut gaji yang dibayar. Tak ada keberkatan. Banyak masalah hidup dia. Okay? So, untuk Hafizah, kalau Hafizah sekarang bekerja, waktu kerja, kerja sungguh-sungguh. Waktu berniaga sungguh-sungguh. Saya bagi tahu macam mana saya dulu. Saya dulu engineer dekat Proton. Berbelas tahun lepas lah. Saya engineer dekat Proton. Cepat masa berbelas tahun dah. Saya engineer dekat Proton dulu. Jadi, saya waktu saya masuk kerja tu, pukul 8, memang saya switch off business. Memang saya switch off. Orang mesej memang saya tak fikir langsung. Saya kerja. Saya fokus, saya meeting, saya buatlah apa yang sepatutnya saya buat.
Dan saya kalau nak jawab mesej, hanya ketika lunch hour ke kan. Ketika ada gap, masa dia panggil break pagi, 10 minit, 20 minit, time makan, minum kopi tu, ada break. Dia memang bagi break, Proton, untuk makan pagi. Masa itulah saya jawab sikit-sikit. And then saya kerja, saya switch off kerja right after pukul 5. Saya balik pukul 5, pukul 6 tu, memang saya switch off kerja. Saya akan buat all out berniaga daripada pukul 6 petang. Saya start berniaga biasa, pukul 6 petang. Saya duduk masa tu dekat USJ Shah Alam. USJ berapa saya tak ingat. Saya start berniaga pukul 6 petang sampai kadang-kadang 12 pukul 1 malam. Hari-hari never fail. Setiap hari. Kadang-kadang saya tidur dalam kereta je. Tidur dalam kereta, tengah-tengah malam masuk rumah, ataupun, yelah sebab nak masuk rumah ni sebab ada anjing semua kan. Takut kena kejar, jadi tidur dalam kereta. Mengantuk sangat, penat sangat sebab siang dah kerja, malam pula berniaga kan. Kadang penat, esok nak kerja lagi. Kadang-kadang pergi travel jauh-jauh malam. Habis je kerja, start kereta pergi Melaka, jumpa dengan customer, lepas tu patah balik KL. Begitulah. Jadi, kita cari keberkatan. Waktu kita kerja sungguh-sungguh. Right? Time kita berniaga sungguh-sungguh. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, siapa ada soalan, insyaAllah mungkin saya ambil 2 soalan lagi. Dan sebab dah pukul 9, saya pun ada meeting yang saya nak handle sekejap lagi, insyaAllah. Coach, saya business retail, break even saja. Sebab utama dalam mall, tak ramai walk in dah. Apa perlu saya buat? Galeri Maya. Tuan jual apa tuan Tuan buat apa? Galeri Maya, saya check sekejap dia punya ni. IG. Oh, IG pun tak berapa nak. Patutnya gunakan IG pula. TikTok. Sepatutnya tuan Galeri Maya gunakan TikTok tuan untuk tuan letakkan aktiviti-aktiviti bisnes. Okay? Tuan letakkan aktiviti-aktiviti. Saya tak tahu tuan Galeri Maya masih lagi live dengan saya atau tidak. Tapi kalau kita buat bisnes di mall, dia sangat bergantung kepada traffic mall tersebut. Faham? Jadi kalau traffic mall tu dah makin susut, alright, pandangan saya, kenapa masih nak bertahan di mall tersebut? Boleh faham? Cari alternatif lain untuk kembangkan bisnes kita. So, macam mana kita nak kembangkan bisnes kita? The key adalah traffic. Boleh faham? Key adalah traffic. Jadi kalau traffic dekat mall tu tinggi, okey. Tapi kalau traffic dekat mall tu makin hari makin susut, orang dah tak datang mall tu, kenapa kita masih nak stay dekat mall tersebut? Atau masih bergantung dengan satu source of traffic. Jadi cari jalan nak dapatkan traffic. Right? Satu, cadangan saya kalau tuan tanya saya adalah pindah pergi mall lain. Pindah je. You need to be like, bila kita buat bisnes, kita kena tahu bila mana kita kena buat keputusan. Kalau mall tu tak boleh bagi traffic pada kita, kenapa masih keep on paying the same rent, but then the mall cannot give us traffic? Boleh faham? Okay, cari mall lain. Atau kalau masih nak stay dekat mall tu, cari lokasi kedudukan yang lebih baik untuk traffic. Kata kalau tuan sekarang duduk kat belakang, tuan duduk depan pintu masuk mall. Contohnya. Jadi setiap mata yang masuk ke dalam mall akan memandang tuan punya kedai. So that you can squeeze all the opportunity untuk dapat traffic. Boleh faham? So nombor 1 adalah tukar mall lain. Nombor 2 adalah kalau nak stay dekat mall tersebut, tukar kedudukan dalam mall. Alright. Nombor 3, tuan boleh buat online marketing untuk tarik orang datang ke tempat tuan. Kalau tuan kata tak nak berubah, tak apa, duduk kat situ. Tapi tuan kena cari traffic dekat luar, bukan traffic dalam mall. Jadi always do content. Always belajar buat marketing. Alright? Tarik orang untuk beli di online atau datang ke tempat tuan. Boleh faham? Okay?
Saya ambil contoh macam ni sekarang ni. Saya ambil case study. Orang yang tanya soalan tu saya terus buka. Tengok. Galeri Maya. Tetapi dekat sini, banyak bagi apa dia panggil kata-kata motivasi. Banyak. Doa lengkap, jasamu ibu, tips cari tenang. Tapi what is your business? Tak tahu. Tak ada shop, tak ada apa. Alright? So kalau kita boleh betulkan dekat sini, maka kita akan dapat traffic. Tak perlu tunggu orang datang ke mall untuk dapat traffic. You can get traffic from here, from social media. Okay? Kita boleh buka online punya kedai. Contoh dekat Shopee dan sebagainya. Buka. Sini buka, dekat TikTok, buka TikTok Shop. Shopee buka semua. Dapatkan traffic banyak daripada tempat-tempat yang lain. Barulah kita boleh build business. Dan kita tidak berharap kepada satu source of traffic. Orang yang berniaga tidak merdeka, akhirnya dicocok hidung. Boleh faham? Kita berniaga, kita kena merdeka. Maksudnya kita tak boleh bergantung kepada satu source of traffic. Okay? Kalau tak bergantung kepada satu source of traffic, kalau kita bergantung pada satu source of traffic, masalah kita. Abang minat Messi ke? Saya minat Ronaldo. MU. Emang, tapi Ronaldo dah pergi Aduh. Itulah kesian Ronaldo sebab ada Messi. Messi hidup dia. Aduh. Dan dia. Betul. Saya pernah pergi. Saya pergi Old Trafford kot. Pergi masuk stadium dia. Tengok ni berapa tahun lepas. So start daripada hari tu saya kata tak boleh lah. Saya tak boleh jadi lalang. Saya kena MU. Aduh. Kesian Messi hidup di zaman Ronaldo Aduh. Tengok. Kesian Lee Chong Wei hidup di zaman Lindan. Lindan ada terus goyah Chong Wei Kalau Lindan tak ada, Lee Chong Wei memang kena belasah semua orang. Tapi sebab Lindan ada, hidup dia orang dua tak tenang Salam tuan, saya running business nursery pokok dan banyak produk. Macam mana cara marketing terbaik? Hari-hari buat konten. Okay, buat konten. Lepas tu buat offer yang baik untuk orang datang. InsyaAllah. Buat konten. Buat konten cara penjagaan pokok. Pilih tanah macam mana. Pilih baja macam mana. Nak potong pokok macam mana supaya pokok tumbuh cantik. Kan? Alright? Itu satulah untuk online. Ni saya cerita ni online. Dan kalau offline, pilih lokasi yang baik. Pilih lokasi yang baik, yang bagus, yang orang nampak. Contoh dekat kawasan tumpuan orang ramai. Okay? Tepi jalan, nursery tu kan. And then kalau kita punya presentation wise, nursery jangan nampak serabut. Walaupun kita nursery, janganlah ada apa dia panggil, jangan sampai keluar rumput-rumput. Kita buat nursery kita very nice. Ada satu nursery dekat rumah saya tu memang very nice. Dia memang buat besar-besar, cantik. Saya masuk nursery pun saya rasa semua nak beli. Padahal saya tak minat pokok. Tapi bila saya masuk, saya rasa cantik gila susunan dia. Menyebabkan kita sanggup untuk keluarkan duit kita. Kita nak beli, kita nak singgah, nak tengok. Macam taman nursery tu. Dia ada feeling-feeling taman. Tapi nursery. Tapi ada je nursery yang saya tengok, memang naik semak apa semua. Dia kira macam saya nak jual pokok je. I don't care about saya punya keadaan situasi semasa. Maksudnya tempat-tempat nursery saya tu tak kisahlah rumput naik ke apa. Then kita tak boleh lah. Kita nak berniaga kan. Kita nak attract attention orang. Kalau kita berjaya attract attention orang masuk ke nursery kita, dia punya feeling tu nak beli atau tak daripada kita. So kalau serabut, banyak semak-semak kan, siapa nak beli? Tapi kalau susunan cantik, elok, pokok bonsai nampak nice kan. Bonsai je, ini je. So, orang masuk tu pula rasa macam duduk dalam taman. Baru perasaan dia jadi syok. Bila syok ni orang beli banyak. Kalau tak syok, orang tak beli. Boleh faham? Dan pokok mesti nampak banyak. Dia mesti bila kita berniaga offline atau online sekalipun, dia mesti nampak banyak.
Kalau benda nampak sikit, orang tak nak beli. Kalau sikit, orang tak nak beli. Okay? Training minggu ni terangkan mengenai apa? Grow business. Grow business ketika puasa dan raya. Okay? InsyaAllah. Okay, alright. Okay, so untuk kita belajar ni, Juliati Jus Hari. InsyaAllah. So for those yang nak belajar buat konten, nak grow business pada bulan puasa dan raya ni, hujung minggu ini, 25 dan 26 hari bulan, right, saya akan adakan training dekat Shah Alam. So far 6,000 orang dah register. Bukan 600, bukan 60 6,000 orang dah register. 6,000 orang register untuk training evolusi. Alright, training tu evolusi, edisi grow business ketika puasa dan raya. Okay, 25 dan 26 hari bulan, start pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Pukul 6 petang. 8 pagi, 6 petang, 2 hari. Sabtu dan Ahad ni. Okay, Sabtu dan Ahad ni dekat IDCC Shah Alam. Okay, so far dah 6,000 orang register. Kalau anda nak belajar tentang buat grow sales, grow business, saya recommend anda untuk datang. Dan for those yang join live ini, ada 97 tiket. Tim saya bagi tahu ada 97 tiket terakhir untuk anda grab. Tapi untuk yang join live ni, saya nak taja anda datang. Okey tak? Kalau saya taja anda untuk datang belajar 2 hari. Taja ni maksudnya you guys dapat tiket lah. Alright, duduk dekat dalam dewan tu. Ada tiket berbayar tapi saya nak taja anda untuk datang. Okey tak? Kalau saya taja anda untuk datang. So cara dia, saya dah nak habis live ni. Saya dah nak habis live like 1 minit sahaja daripada sekarang. For those yang nak, klik. Dan insyaAllah Datuk Vida pun akan datang untuk sharing. Macam mana beliau daripada seorang cikgu, lonjakkan jualan 20 juta sebulan. Alright? Mungkin anda tengok Datuk Vida banyak dekat live, dekat TV. Beliau tak pernah share insider business yang beliau buat. Dan saya minta beliau datang untuk beliau share business. Sebelum ni kalau anda tengok live dia ke, konten dia ke apa semua, dia tak pernah share tentang business kan. Ini rahsia yang terkatup rapat yang orang lain tak tahu. Saya minta beliau share kepada audience yang 6,000 orang yang akan hadir di evolusi nanti. So for those yang nak, boleh klik dekat bawah ni. Saya nak taja tiket untuk anda. Ada 97 tiket terakhir. 6,000 orang dah register. Ada 97 tiket terakhir. Dekat bawah tu ada button warna biru. Tengok tangan saya. Bawah tu ada tiket warna biru ni. Okay, button warna biru ni. Saya bagi masa 1 minit sahaja. Right? Saya gerakkan jam. 1 minit. For those yang nak register sekarang. Sekejap, stop watch. Timer 1 minit. Okay, timer 1 minit. Okay, so register sekarang. Ada 1 minit saja. Saya dah gerak stopwatch. After 1 minit, saya akan end live. No more tiket tajaan. Okay, no more tiket tajaan. So make sure register button biru dekat bawah ni. Okay, ada 44 saat saja lagi. InsyaAllah, kita akan berkumpul 6,000 orang di IDCC Shah Alam. Type je IDCC Shah Alam, anda akan jumpa IDCC Shah Alam tepi jalan, tepi highway. Dan kita akan berkumpul selama 2 hari daripada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. 8 pagi, 6 petang. 2 hari hadir, belajar, dengar, catat, alright, dan kita growkan bisnes kita to the next level, insyaAllah. Alright, Waalaikumsalam, Cik Sweet. Ada 10 saat lagi guys. Ada 10 saat lagi untuk anda register tiket tajaan yang saya nak bagi. 97 tiket terakhir ni. Lepas 6,000 orang dah register, saya bagi tiket terakhir. 97. Okay, time's up. Time's up. Alright, so thank you so much guys. Nanti siapa yang register tu, tim saya akan berhubung dengan anda by today. Dan make sure yang register tu hadir pada 25 dan 26 hari bulan ni dekat IDCC Shah Alam. Bukan separuh hari, bukan sehari, it's 2 days training.
Saya taja anda. Jadi kau jangan main-main saya taja ni, make sure datang. Jangan sia-siakan tiket tu. Walaupun saya taja, tapi kena ingat, taja ini bersama dengan komitmen. Make sure datang. Alright guys, so saya rasa itu sahaja untuk sesi sharing kita pagi ni. Hopefully you guys learn something daripada live pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi live yang seterusnya. Kalau kita ada masa lagi insyaAllah. Thank you so much. Saya doakan anda hari ini dimurahkan rezeki semurah-murahnya. Dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semurah-murahnya. Hari ini adalah perjuangan. Esok adalah